Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Azali selaku pensyarah bagi subjek BMMB 1134 yang memberi peluang kepada saya untuk melakukan pengucapan awam bagi menyempurnakan pentaksiran berterusan. Seterusnya, hadirin dan hadirat, para penonton yang saya kasihi sekalian, membina fikrah benar, itulah mauduk bicara yang akan saya sampaikan. Tanpa melengahkan masa, mari kita kenali maksud mauduk bicara tersebut. Berdasarkan Kamus Dewan edisi keempat, perkataan membina didefinisikan sebagai membangunkan, mendirikan atau mengusahakan sesuatu sehingga maju. Seterusnya, menurut Dr. Muhsin Abdul Hamid dalam Tajdid Fiqh Islamik, fikrah disebut sebagai kefahaman umat Islam serta pemikiran mereka terhadap risalah Islam. Manakala perkataan benar pula dapat diertikan sebagai betul atau tiada was-was. Secara tuntasnya, dapatlah saya nyatakan di sini bahawa pembangunan pemikiran dan kefahaman yang betul dan tanpa was-was mampu melahirkan seorang individu Islam yang berjaya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan, kata kunci saya yang pertama dalam konteks ialah ilmu pengetahuan. Dalam usaha untuk membina fikrah benar, seseorang individu perlulah mempunyai ilmu pengetahuan meliputi pelbagai aspek iaitu agama dan ilmu dunia. Penerapan ilmu pengetahuan dilakukan melalui pembacaan buku-buku agama, berkongsi ilmu dan kepahaman, menghadiri ceramah, kuliah dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 43 yang bererti, dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Catatan sejarah telah merekodkan bahawa perkembangan pesat tamadun Islam di tanah Arab hanya mengambil masa yang singkat, iaitu tidak sampai 2 abad jika dibandingkan dengan tamadun-tamadun lain. Salah satu faktor utama yang mendorong hal ini adalah disebabkan kesedaran terhadap kepentingan menuntut ilmu berpandukan kesempurnaan ajaran Islam itu sendiri yang berpaksikan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka benarlah ilmu pengetahuan penting sebagai salah satu kunci yang membina fikrah yang benar. Hadirin sekalian, isi saya yang kedua, pelaksanaan amal. Ilmu yang dikumpulkan tidak ada gunanya sekiranya tidak dilaksanakan dan diamalkan. Ilmu itu sekiranya disimpan akan hilang dan menjadi suatu kerugian. Seperti mana pepatah Arab ada menyebut, ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah. Sejarah Islam membuktikan kebangkitan kecemerlangan tamadun Islam negara Sepanyol pada abad yang ke-8 disebabkan oleh pemimpin Islam pada ketika itu amat cinta kepada ilmu pengetahuan dan mengamalkannya walaupun keseluruhan negara barat lain masih dalam Dark Ages atau zaman kegelapan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syaff ayat 2 hingga 3 yang membawa maksud, wahai orang-orang yang beriman, mengapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah apabila kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Maka jelaslah, ilmu yang dipelajari perlulah diamalkan bagi membentuk fikrah yang benar. Selain itu, ikhlas dan sanggup berkorban. Bagi membina dan membangunkan sesuatu pemikiran yang benar, sifat ikhlas dan sanggup berkorban demi agama haruslah disemat dalam jiwa setiap individu Islam.
penerimaan tanpa syarat dan taat kepada perintah Allah dan Rasulullah SAW serta sanggup berkorban mempertahankan agama Islam yang tercinta. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 2 yang bererti, sesungguhnya kami telah turunkan kepadamu, wahai Muhammad, sebuah kitab yakni Al-Quran dengan kebenaran, maka sembahlah Allah dengan sebenar-benar ikhlas. Selain itu, kisah Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail yang sanggup berkorban disembelih oleh ayahnya sendiri kerana keteguhan dan keyakinannya yang utuh terhadap Islam. Sifat ini dibajai dengan ilmu, amal dan ikhlas yang sanggup melahirkan individu Islam yang sebenar. Hadirin sekalian, kata kunci saya yang seterusnya dan terakhir dalam konteks iaitu istiqomah. Istiqomah bererti berpendirian teguh di atas jalan yang lurus, berpegang pada akidah Islam dan melaksanakan syariat dengan teguh, tidak berubah dan berpaling walau dalam apa-apa keadaan sekalipun. Dalam agama Islam, istiqomah amat penting bagi memastikan kelangsungan iman seseorang individu Muslim. Ini bertepatan dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi pernah ditanya, manakah amal yang paling dicintai Allah? Beliau bersabda, yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari. Lihat sahaja kepribadian Rasulullah SAW dan para sahabat yang sentiasa istiqomah dalam melaksanakan urusan agama dan menyebarkan dakwah Islam. Sifat istiqomah dan berterusan dalam amalan seperti inilah yang perlu dipupuk dan disemai dalam jiwa setiap umat Islam bagi melahirkan satu pemikiran yang benar, telus dan berlandaskan agama. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, berdasarkan keempat-empat konteks yang saya sebutkan sebentar tadi, jelaslah bahawa ilmu pengetahuan, pelaksanaan amal, ikhlas dan sanggup berkorban, Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW serta istiqamah mampu melahirkan individu Islam yang berjaya dan mendorong ke arah pembangunan pemikiran yang benar-benar menurut syariat Islam. Bayi merangkak di atas tanah, merangkak hingga ke belakang rumah. Semoga pidato ini jadi berkah untuk lentera di alam barzakh. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.